Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita pada malam ni daripada Fiqhus Sirah karangan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita ialah pada tajuk Rasulullah memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah dan permulaan Ansar memeluk Islam. Pada bab ini, ianya ialah berlaku pada sekitar tahun yang ke-10, 11 dan 12 kenabian. Maknanya tahun yang ke-10, 11 dan 12 selepas Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, iaitu beberapa ayat awal daripada surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Dan belum lagi Nabi ni berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Cuma tahun-tahun akhir dakwah Nabi selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, selepas daripada peristiwa Amul Huzun ataupun tahun duka cita, yang mana tahun itu kewafatan isterinya dan juga pak saudara dia iaitu Abu Talib, dan juga selepas daripada gagalnya dakwah Nabi di Taif. Jadi selepas pada terima Nabi Isra' Mi'raj, mukjizat Isra' Mi'raj Nabi dah lalui, sekarang ni masuklah pada perbahasan, iaitu Rasulullah menuju kepada tahun-tahun nak pergi kepada hijrah ke Madinah. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dia kata, di dalam musim haji ini, iaitu musim haji jahiliyah, Rasulullah cuba memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang membanjiri kota Mekah dengan mengemukakan satu seruan. Dalam terjemahan dia sebut mengemukakan agama baru. Kalau sebut agama baru dia kurang tepat, sebab Nabi dia tak bawa agama baru. Nabi bawa seruan yang sama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang duduk di Mekah. Cuma seruan Nabi ni ialah seruan yang janggal bagi arus perdana pada waktu itu. Sebab kebanyakan orang pada waktu itu mereka menyembah berhala, dan mereka telah melakukan tokok tambah yang cukup banyak daripada permulaan mereka menerima penyembahan berhala sekitar 400 tahun sebelum kelahiran Nabi. Yang mana kita dah sebut, orang yang mula-mula bertanggungjawab mendatangkan penyembahan berhala kepada musyrikin Mekah ni ialah satu orang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ni ialah satu orang pemimpin kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, ataupun orang-orang Mekah pada waktu itu. Ketika mana dia pergi ke Syam, dia tengok orang sembah berhala, sembah patung, maka dia bawa penyembahan itu ataupun patung tu ke Mekah. Bermula daripada itulah orang-orang mengenali patung untuk disembah. Dan dia tu jarak dengan Nabi Muhammad ialah sekitar 400 tahun. Jadi kita boleh tengok 400 tahun sudah menjadi ajaran penyembahan berhala itu. Dan ianya sudah menjadi darah daging. Dan satu benda yang sukar untuk Nabi ini
membantras benda tu dengan mudah. Sebab itulah orang dia lawan Nabi, dia petikai Nabi dan dia kecam Nabi. Okay. Tapi Nabi seperti mana dalam hadis-hadis ditunjukkan, Nabi tidak pernah berputus asa. Hari-hari Nabi keluar cari orang ramai untuk ajak orang ramai mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam hadis yang sahih, bila mana Nabi ni keluar kepada khalayak ramai, Nabi sebut, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, sebutlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Hari-hari Nabi sebut benda tu, dan perkataan itu sudah pasti tidak disenangi oleh orang-orang ramai pada waktu tu, terutamanya orang yang dah lama sembah berhala. Jadi bila mana tiba musim haji, iaitu musim ziarah, orang-orang yang berada di sekitar tanah Hijaz pada waktu tu, dia orang datang untuk melakukan ziarah umrah, ziarah haji, dan mereka sekaligus juga melakukan penyembahan pada berhala. Okay. Jadi pada waktu itu Nabi ambil peluang untuk cerita tentang tauhid ini, dan Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nabi seru orang kepada tauhid, kepada orang-orang yang baru datang ni, orang-orang yang ziarah az-zair, orang-orang yang datang. Ahli sejarah iaitu Ibnu Sa'ad dalam kitabnya menyebut Rasulullah mengikuti musim haji setiap tahun. Maknanya tahun yang ke-10, tahun yang ke-9, 10, 11, nak sampai ke tahun 13 Nabi berada di Mekah ni, tiap-tiap tahun Nabi tunggu musim haji untuk Nabi ambil peluang, Nabi bertemu dengan orang-orang yang baru datang. Baginda bertemu dengan pengambil-pengambil haji di rumah-rumah tumpangan mereka, sama ada di Pasar Ukaz, ataupun di Mijannah, ataupun di Zil Majaz. Ni 3 tempat yang kebanyakan orang duduk situ. Maknanya macam hotel lah zaman sekarang. Maknanya orang-orang luar, orang daripada Yaman, orang daripada Syam, orang daripada Iraq, dia orang datang, dia orang akan duduk di rumah-rumah tumpangan ini. Dan Nabi akan sentiasa pergi di situ untuk cerita tentang tauhid, meminta mereka untuk memberi sokongan dan perlindungan kepadanya, supaya dapat baginda menjalankan tugas daripada Tuhan, dan ganjarannya ialah syurga daripada Allah. Malangnya tidak ada seorang pun yang menerima permintaan baginda. Baginda menyeru, wahai sekalian manusia, berimanlah dan katakanlah sesungguhnya tidak ada Tuhan, hanyalah Allah. Dengan ini nescaya kamu berjaya, dan dengannya nescaya kamu akan menguasai bangsa Arab, dan bangsa asing akan tunduk kepadamu. Sekiranya kamu beriman, maka kamulah raja di dalam syurga. Ini petikan hadis bila mana Nabi ni dia seru orang. Apa yang Nabi sebut? Sebut la ilaha illallah, kamu berjaya. Apa contoh keberjayaan yang Nabi sebutkan dalam perkataan tu? Nabi kata kamu akan menjadi tuan kepada bangsa ni. Maknanya boleh menguasai bangsa Arab kalau kamu nak bersama dengan tauhid. Bahkan kamu boleh menguasai Ajam, iaitu bangsa asing. Bahkan kamu akan menjadi satu orang yang mulia di syurga. Kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Di masa itu jugalah Abu Lahab, pak nakan dia sendiri, mengekori Nabi dari belakang dan membuat seruan balas yang menyongsang dengan katanya, janganlah kamu dengari atau ikuti, kerana ia sudah menderhaka dan seorang pendusta. Maknanya setiap kali Nabi keluar, Nabi pergi ke Ukaz, Nabi pergi ke Mijannah, Nabi pergi ke Zil Majaz. Ni 3 tempat. Orang luar yang datang buat haji, buat umrah, dia orang akan duduk di rumah tumpangan ni. Nabi akan pergi sini untuk Nabi kempen tauhid, terutamanya musim haji. Haji jahiliah, bukan haji yang macam sekarang kita tengok ni, haji jahiliah. Okay. Setiap kali Nabi keluar, maka diikuti belakang Nabi tu oleh pak nakan dia sendiri, Abu Lahab. Dan Abu Lahab setiap kali dia dengar Nabi sebut la ilaha illallah, dia kata jangan ikut lelaki ni, jangan ikut dia ni, dia seorang pendusta. Sukar dakwah pada waktu tu. Kita boleh bayang, sebab yang mengekori itu bukan orang asing, ianya ialah sebahagian daripada keluarga Nabi. Jadi orang akan tanya, orang akan tengok, ni budak muda ni apa hal? Mari duk kempen tauhid, duk kata sembah berhala tak betul. Yang larang kita jangan ikut lelaki ni pula ialah keluarga dia. Okay.
Jadi ianya merumitkan dakwah tu sendiri. Okey. Tapi Nabi ni yang kata satu orang yang dibekali dengan sabar, Nabi tak peduli benda tu. Nabi tak peduli benda tu sebab Nabi buat. Sebab apa Nabi tak peduli? Sebab Nabi dah tengok ganjaran syurga dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala dah kata, kamu sebagai Rasul, tugas kamu basyiran wa nadhira. Beri berita gembira, beri berita ancaman. Dan kamu tidak dipertanggungjawabkan untuk orang ikut ataupun tak nak ikut. Itu bukan tanggungjawab kamu. Okay. Dan Nabi dah tengok dengan mata syurga macam mana, neraka macam mana. Okay. Menyebabkan Nabi tu rasa lebih segar berdakwah pada kali ini berbanding sebelum Isra' Mi'raj. Sebelum Isra' Mi'raj, ayat Quran turun suruh Nabi tasbih, cerita tentang syurga, cerita tentang ganjaran kalau bersama dengan kebenaran. Itu sebelum Nabi tengok syurga neraka. Lepas Nabi tengok, Nabi lebih kuat jiwa dia. Sebab Nabi tak peduli, kalau dia mati di atas jalan ni pun dia dah tahu ganjaran dia apa. Bahkan memang itu yang diidamkan. Sebab tu para sahabat, bila mana Nabi menceritakan syurga dan neraka, mereka tak hiraukan benda lain dah. Dan bila mana dia orang berperang, mereka idamkan syurga. Bukan mereka idamkan kita menang, dapat kuasai tempat ni, ataupun kita dapat tawanan perang, harta rampasan perang. Mereka nakkan balasan itu. Jadi itu antara sebab Nabi lebih tegar pada kali ini. Nabi lebih segar dan tegar menyampaikan dakwah pada kali ini, walaupun diekori rapat oleh pak menakan dia sendiri, iaitu Abu Lahab. Janganlah kamu ikuti kerana ia seorang yang derhaka dan seorang yang dusta. Oleh itu maka mereka menjawab seruan Muhammad dengan sekotor-kotor jawapan di samping menyakitinya. Bila mana orang dengar pak menakan dia kata dia ni pendusta, orang-orang yang daripada luar ni pun ikut pak menakan dia. Dia orang dah kata kepada Nabi Muhammad ni pendusta, pak menakan dia kata, maka kita pun kata sekali ya. Tambah pula Abu Lahab pada waktu tu satu orang yang berpengaruh, ahli majlis eksekutif dia tu untuk Mekah pada waktu tu. Saya dah selalu sebut, dia antara orang yang menjaga kebajikan berhala. Okay. Satu benda yang pelik, sembah berhala, kata berhala ada kuasa, tapi kena jaga kebajikan dia. Sepatutnya dia kalau dia ada kuasa, nak buat apa lagi jaga kebajikan dia? Dia pandai jaga diri sendiri. Okay. Tapi nak katanya manusia ni kalau dia tak cerdik, kalau dia ditipu oleh hawa nafsu dia, dia jadi macam tu lah. Okay. Jadi orang duk kenal Abu Lahab, dia ni ialah orang yang memberikan kebenaran untuk orang luar masuk buat haji ataupun buat umrah. Maknanya dia ni kalau nisbah sekarang menteri urusan haji dan umrah di Arab Saudi. Okay. Dia yang benarkan dan dia yang larang. Dia yang letak berapa portion orang boleh datang dan berapa portion orang tak boleh datang. Okay. Jadi benda tu orang lebih percaya dia sebab orang tengok pada kedudukan. Okay. Ikut pada zaman kita sekarang ni, kita boleh tengok orang yang bawa kebenaran, tabiat dia zaman Nabi sendiri tidaklah mendapat sambutan yang ramai. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab tu zaman sekarang ni, bila mana orang nak banding viewer ke, orang nak banding pengikut ke, ia bukan ukuran yang cerdik lagi untuk tahun 2021 yang nak habis ni. Kan tuan-tuan tengok bila mana berlaku pertembungan di kalangan ahli agama. Bila mana bertembung, dah berujah, dah sampaikan macam-macam fakta, tiba-tiba ada satu kelompok orang daripada kalangan pengikut-pengikut yang over ni, diorang buat perbandingan hanya pada viewer live. Okay. Tengok viewer kawan ni 5.4k, yang kawan ni 27 orang. Yang 27 orang ni walaupun cakap dengan fakta, orang tak minat dia. Okay. Ada beberapa sebab yang boleh diintai lah kalau kata orang tak minat tu. Okay. Tapi nak katanya tabiat kebenaran ni dia memang tak ramai pengikut dia. Kenapa banding dengan cara macam tu? Kenapa tak banding dengan konsert lagi ramai orang? Okey. Yang kata ikut ustaz yang tak ketahuan hala tu sampai 5,000, 10,000, banding dengan konsert, banding dengan live orang main game. Tuan-tuan pernah tengok live orang main game di Facebook ni banyak. Orang main game, dia main game je. Nampak dalam video dia tu steering kereta satu, dia main game 20k, 30k, itu angka biasa view. Tak ada apa ilmu pun yang dia bercakap. Dia sembang, dia bawa bas, dia bawa lori apa semua. Yang muda-muda tahu. Dia lagi ramai daripada viewer kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang lain. Okay.
sedangkan dia tak cakap satu kebenaran pun. Itu tabiat. Makin dekat akhir zaman memang tabiat manusia seperti itu. Okay. Jadi itu yang Nabi lalui pada waktu itu. Dalam tahun ke-11 selepas pengutusannya, seperti biasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah luar. Nabi ni kalau jumpa kabilah, Nabi akan perkenal dia ni siapa. Ketika berada di satu tempat yang bernama Al-Aqabah, yang mana tempat yang berada di antara Makkah dan Mina, salah satu daripada manasik haji lah. Di situlah dilakukan lontaran jamrah Al-Aqabah. Tempat dia nama Aqabah. Okay. Baginda telah bertemu dengan beberapa orang daripada suku Khazraj. Khazraj ni ialah orang-orang yang berasal daripada Yathrib. Yathrib ni ialah Madinah. Okay. Dan orang-orang Yathrib ni, mereka kebanyakannya ialah berasal daripada Yaman. Berasal daripada Yaman. Sebab tu kalau kita baca hadis Nabi, Nabi puji orang Yaman, merujuk kepada orang Yaman yang hijrah ke Yathrib, lalu bai'ah dengan Nabi dalam bai'atul Aqabah pertama dan bai'atul Aqabah yang kedua, sehinggalah mereka digelar sebagai Ansar. Itu yang orang Yaman yang Nabi puji. Itu maksud hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, al-imanu fil Yaman wal hikmatu fil Yaman. Iman itu pada orang Yaman dan hikmah itu pada orang Yaman. Maksudnya ialah Ansar, bukan Muhajirin, Ansar. Okay. Cuma hadis ni sekarang, orang-orang yang belajar di Yaman, dia guna juga hadis ni. Okay. Dia nak tunjuk tok-tok guru dia tu hebat. Tak dinafikan. Ada tok-tok guru yang hebat di Yaman. Ada ahli-ahli ilmu. Dan ada orang-orang Yaman yang saleh, yang bertakwa pun ramai. Okay. Cuma nak mengatakan Yaman secara exactly sekarang ni, ianya bukan seperti mana yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Nabi maksudkan lain. Dia maksudkan orang lain. Selain pada tu, sebahagian para ulama kata yang dimaksudkan situ ialah kabilah Al-Ash'ari. Kabilah Al-Ash'ari, bukan mazhab akidah Asy'ariyah. Kabilah Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi. Bani Ash'ar ni berasal pada Yaman juga. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Okay. Di sini kata dalam buku ni, baginda bertanya kepada beberapa orang lelaki daripada puak Khazraj, siapakah kamu sekalian? Jawab mereka, kami daripada puak Khazraj. Tanya baginda, adakah jiran-jiran kamu orang Yahudi? Mereka menjawab, ya. Kata baginda, relakah duduk sebentar untuk ku bercakap sepatah dua? Maka baginda tidak membuang masa menyeru mereka ke jalan Allah dan menyeru kepada agama Islam. Di sampingnya Rasulullah pun membaca beberapa potong ayat Al-Quran. Penghidupan mereka bersama-sama orang Yahudi telah merintis jalan ke arah penerimaan Islam sebagai agama pegangan mereka. Seperti yang diketahui bahawa orang Yahudi ialah ahli kitab dan ahli ilmu pengetahuan. Bila mana berlaku persengketaan antara kabilah Khazraj dan puak lain dengan Yahudi, maka orang-orang Yahudi mengugut dengan kata mereka, sudah tiba masanya seorang Rasul akan diutus. Di kala itu kami akan mengikuti ajarannya dan bersama-sama akan kami hapus kamu sekalian seperti mana terhapusnya dan fanaknya bangsa Ad dan juga bangsa Iram. Okay. Cerita dia macam ni. Bila mana orang-orang Khazraj, dia orang jumpa Nabi. Khazraj ni ialah orang Yathrib. Dia orang ni duduk bersama dengan Yahudi. Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ini tiga kabilah Yahudi yang mendiami Yathrib. Dan dia orang ni daripada keturunan Bani Israel. Dia orang berpindah daripada Mesir sampai ke Palestin, ke Syam. Daripada Syam dia orang pergi ke Madinah sebab mengikut panduan dalam kitab Taurat mengatakan akan diutusnya Nabi akhir zaman di kawasan itu ataupun di Madinah itu. Okay. Jadi diorang ni konon-kononnya nak ikut dah Nabi itu. Nak ikut Nabi itu. Okay. Jadi orang Khazraj ni dia kata, bila mana kami bergaduh dengan Yahudi ni, orang Yahudi ni selalu duk ancam kami. Kalau datang nanti Nabi akhir zaman, kami akan ikut dia dan kami akan minta Nabi itu doakan pada kamu supaya kamu ni binasa, celaka seperti mana bangsa Ad dan juga Iram. Okay. Jadi orang Khazraj
Diorang masuk Islam ni peringkat awalnya bukan kerana diorang tu pernah dengar ayat-ayat daripada kitab suci, bukan. Diorang tak pernah dengar pun. Cuma diorang takut diorang tu kena seperti mana yang disebut oleh orang Yahudi. Takut diorang tu kena doa Nabi. Jadi sebelum Yahudi tu jumpa Nabi, diorang dulu nak ambil ajaran Nabi ni. Supaya Nabi tu duduk di pihak diorang, tak duduk di pihak Yahudi. Itu peringkat awal. Orang-orang Madinah ni dia nak terima Islam. Okay. Kemudian dalam buku ni dia sebut, bila mana Rasulullah memperkenalkan dirinya yang disusuli dengan seruannya agar mereka menganut agama Islam, yang mereka teringat kembali akan ugutan Yahudi itu. Kata mereka, kamu ingat ataupun tidak, inilah Nabi yang disebut oleh orang-orang Yahudi dahulu. Jangan beri peluang kepada Yahudi untuk mendahului kita. Okay. Jadi ni antara sebab dia orang cepat-cepat nak masuk Islam ni. Sebab takut Nabi bersama dengan Yahudi. Biar Nabi tu bersama dengan kita dulu. Okay. Biar Nabi tu bersama dengan kita dulu. Okay. Dia orang yang baru masuk Islam ni, dia orang tak tahu apa lagi. Ini orang-orang yang awal. Orang-orang yang awal. Dia orang nak defend Nabi ni pun atas sebab kabilah lagi, atas sebab keturunan, atas sebab puak lagi. Maka sekalian mereka pun menyahut seruan Rasulullah, menyambung mereka akan perkataan mereka, kami telah tinggalkan kaum bangsa kami di Yathrib sana, di dalam persengketaan yang amat sangat. Moga-moga dengan berkat Tuhan akan bertaut kembali kiambang yang dicerai. Ini bahasa penterjemah lah. Dia tak cakap lah kiambang tak ada di kawasan tu. Okay. Ini bahasa terjemah nak bagi cantik sedap dengar. Okay. Sepulangnya kami nanti akan kami kemukakan agama ini kepada mereka. Andai kata Tuhan menyatukan kembali kami, maka Tuhan hambalah manusia teragung di kalangan kami. Ini kata beberapa orang lelaki daripada Khazraj. Kalau Nabi nak bersama dengan kami, dan Nabi ni boleh satukan Aus dan Khazraj yang dah bergaduh lama ni. Sebab dua kabilah ni, dua puak ni ialah Arab. Dua-dua puak ni bergaduh. Dia orang satu bangsa Arab. Yang kalau kita tengok sebab bergaduh tu kerana apa? Sebab bergaduh itu mereka diapi-apikan, diprovok oleh Yahudi juga. Diprovok oleh Yahudi juga. Okay. Jadi pada waktu ini kata pemimpin Khazraj ni, kalaulah Tuhan boleh, maknanya Nabi tu boleh satukan, maka kita akan angkat Nabi ni sebagai manusia teragung, maknanya akan jadi pemimpin kami. Pada waktu ni, pada waktu Nabi ni duk bertemu dengan Khazraj ni di Madinah sana, di Yathrib, sebelum nama Madinah lagi, sudah berlaku satu keadaan ataupun satu suasana nak pilih pemimpin baru di kalangan Aus dan Khazraj. Nak pilih satu orang ketua yang boleh satukan Aus dan Khazraj. Antara nama yang ada untuk dipilih pada waktu itu ialah Abdullah bin Ubay, ketua munafikin. Nama dia dah naik. Maknanya dia ni dah berkempen sakan dah pada waktu itu. Okay. Cuma dia tak tahu lagi. Orang-orang Khazraj yang pergi buat haji ni dah bertemu dengan Nabi. Dia tak tahu. Okay. Kemudian kita masuk perjanjian Aqabah yang pertama. Islam mula berkembang. Dia orang balik semula ke Yathrib. Okay. Kemudian nak terjadinya perjanjian Aqabah yang pertama ni. Islam mula berkembang di Madinah di tahun tersebut, iaitu tahun ke-11 kenabian. Seperti yang dijanjikan, sekumpulan orang Ansar pun tiba seramai 12 orang bertemu Nabi di tempat namanya Aqabah. Pertemuan itu dikenali dengan Al-Aqabatul Ula ataupun perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian pun dimeteraikan seperti perjanjian wanita juga. Di antara mereka itu ialah As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Ubadah bin Samit, Abu Al-Haytham bin At-Tihad. Ini antara lelaki-lelaki daripada wakil orang-orang Yathrib. Ubadah bin Samit menceritakan peristiwa ini. Rasulullah telah menyeru kami yang seramai 12 orang ini dengan katanya, marilah bersama berjanji dengan hamba dan jangan sekali-kali mensyirikkan dan menyengutukan Allah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak kamu, dan janganlah kamu menderhaka perintahku ini kerana hendak melakukan kejahatan.
Okey, beberapa benda Nabi minta dalam perjanjian Aqabah yang pertama ni, iaitu antara yang Nabi minta ialah jangan syirikkan Allah Ta'ala. Maknanya stop sembah berhala. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak-anak perempuan kamu, anak-anak kamu yang masih kecil, dan jangan kamu derhaka perintahku sebagai Rasul kerana hendak melakukan kejahatan. Nabi minta benda-benda yang simple. Cuma semua yang Nabi minta ni jangan. Tidak suruh buat apa pun. Suruh tinggal je. Nabi tak lagi kata, kamu boleh dah belajar solat sunat 2 rakaat siang dan malam. Tak suruh pergi. Kamu dah boleh kot nak asing-asing duit zakat tu. Kamu pun banyak sangat duit ni, kaya sangat. Tak minta lagi yang tu. Minta stop sembah berhala. Sebab apa dia orang boleh stop sembah berhala? Sebab dia orang pun dah tak yakin dengan berhala tu. Itu sebab antara sebab boleh stop sembah berhala. Sebab apa orang-orang Madinah dia tak yakin dengan sembah berhala? Sebab mereka dikatok setiap tahun dengan bayaran yang tak masuk akal untuk pergi sembah berhala oleh orang-orang Mekah. Setiap kali nak pergi buat haji sampai bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, dia orang masuk musim haji ni, dia orang akan diperkenalkan dengan undang-undang baru yang setiap tahun berubah, sentiasa duk berubah. Okey. Tahun ni kalau nak pergi buat haji boleh, tapi dengan syarat baju pakaian tak boleh bawa masuk, kena beli daripada kami di Mekah. Okey. Dan baju itu taklah harga pasaran lagi, harganya melambung tinggi, 2 kali ganda harga. Okey. Kamu boleh nak berkorban pada berhala, nak sembelih binatang korban depan berhala boleh, tak boleh bawa binatang korban sendiri. Binatang korban beli pada kami. Beli pada kami tu mahal lah. Okay. Kalau tak mampu beli pakaian, tawaf bogey. Itu je pilihan yang ada. Kalau rasa tak sanggup tawaf bogey ni, malu nak tawaf bogey, balik. Dia orang dah datang jalan kaki lebih pada 200-300 km zaman tu. Takkan dia orang nak tinggal macam tu saja. Okay. Jadi dia orang pun rasa bosan dengan peraturan yang berubah. Ini orang Madinah. Belum lagi orang Yaman, belum lagi orang daripada Najd, belum lagi daripada orang kawasan-kawasan lain. Okay. Sebab apa? Sebab akal Abu Jahal, akal Abu Lahab ni ialah akal kapitalis. Akal orang yang fikir macam mana kita nak ambil peluang pada orang-orang ni. Okay. Sekarang ni pun ada perangai macam tu. Sebab tu orang-orang yang pernah pergi haji, dia akan perasan. Orang yang pergi haji kerak lah. Okay. Orang yang pernah pergi haji dan pergi umrah, harga barang di Mekah dan Madinah ni dia lain. Musim haji lain, musim umrah lain. Sebab tu orang yang pergi buat umrah kerap lah, dia akan perasan hotel-hotel di Mekah lah terutamanya. Di Madinah ni boleh consider lagi. Madinah ni ada lagi kesan perangai orang Ansar. Dia orang ni tak suka nak menipu orang sangat. Okay. Tapi di Mekah ni dia suka ambil peluang sikit. Okay. Kalau kita pernah pergi dah, orang-orang yang pernah pergi, kalau kita pergi dekat reception tu, kita nak tengok harga bilik. Harga bilik, sebilik tu berapa harga dia. Tak akan ada harga yang tetap, tak ada. Dia tak boleh buat satu brosur ke apa, letak siap-siap. Okey, bilik kita semalaman 89 rial ke 120 rial ke, dia orang tak akan letak. Sebab apa? Dia orang akan naik sesuka hatinya. Okey, berdasarkan manager tu sendiri. Okey, dan manager ni pun dia pun nak duit masuk kocek dia juga. Dia akan ada perangai seperti itu. Saya duk bawa orang umrah ni, saya dah tahu, dah biasa kena benda ni. Okay. Bawa jemaah umrah, dia orang semua letih ni. Terutamanya yang turun ke Jeddah terus nak buat umrah. Okay. Sebab tu saya tak suka ambil trip yang pakai ihram siap-siap di KLIA, sebab dia letih. Dan kita nak elak daripada terkena apa-apa di Mekah ataupun di Jeddah tu. Okay. Sampai berkumpul di lobi hotel ni, manager dia buat sibuk, keluar bilik office masuk, keluar bilik keluar office. Saya tengok benda tu, saya dah perasan ni ada cubaan nak tipu. Okay, ada cubaan nak tipu. Sebab jemaah semua tak boleh cakap Arab. Kita seorang je boleh cakap Arab. Okay. Dia pun mari, dia kata bilik penuh. Bilik penuh dia boleh kata. Okay. Dia kata kalau nak masuk kena tunggu. Saya pun bincang dengan jemaah. Ada jemaah yang sanggup tunggu. Tapi saya dalam hati dah tak sedap dah. Kita jangan ingat sistem di sana macam sistem tempat kita. Kalau penuh tu penuh sungguh.
penuh yang kena tunggu. Macam setengah musim sekarang, musim orang cuti sekolah ni, kalau hotel-hotel belah-belah Penang apa semua ni, biasa check out, kita nak check in pukul 2. Okay. Tapi dengan sebab ramai orang cuti ni, tak boleh check in pukul 2, kena check in pukul 5 sebab ramai sangat orang tak keluar ni. Okay. Di Mekah tak macam tu. Di Mekah check in pukul 2, belum tentu boleh masuk pukul 2. Kadang-kadang isyak baru boleh masuk. Okay. Saya pun duk tanya dia sebab lama sangat. Jemaah dah duk pakai ihram, ada yang tua dah apa. Tanya pada dia, betul ke bilik ni kosong? Bilik ni penuh. Dia macam nak jawab, tak nak jawab, nak jawab. Dia buat sibuk, dia angkat telefon, letak telefon, style dia. Okay. Last sekali saya kata kat dia, saya bagi 500 rial duit ni untuk cepatkan urusan. 15 minit lepas tu semua bilik kosong. Tuan-tuan boleh percaya bilik tu betul-betul kosong. Maknanya dah kosong lama dah. Dia nak tu je sebenarnya. Dia nak kita kata, bagi duit pelicin sikit, boleh masuk cepat. Ini perangai depan Kaabah tu. Hotel depan Kaabah duk orang yang tu. Nak katanya yang menipu ni benda tu biasa lah. Okay. Ada yang minta sampai 1,000 rial. Ada yang minta dengan jumlah-jumlah yang tak masuk akal. Okay. Cuma nak kata perangai seperti ni ni, zaman ni pun, zaman Nabi duk hidup ni, itulah yang duk berlaku. Cara seperti itu. Mana boleh kita kemas bilik yang kata orang penuh dalam masa 15 minit. Bukan satu bilik, 20 bilik. Semua boleh siap semua. Nak kena vacuum pun semua, nak kena betul cadar. Bayar 500 rial tak sampai 10 minit, semua bilik dah kosong dah. Tadi kata penuh. Okay. Ini dah ciri-ciri yang sama. Saya banyak kena di Mekah lah. Di Madinah saya kurang sikit kena. Di Madinah ni, orang Madinah ni dia okey sikit. Dia macam athar, kesan-kesan sikap Ansar tu masih lagi kuat. Sebab di Madinah ni, manager ni kebiasaannya orang Arab lah. Jarang orang bangsa lain jadi manager. Yang jadi orang bangsa lain ni biasa cleaner macam tu lah. Manager ni lah satu jawatan yang besar. Tapi di Mekah ni dia ada akal, dia nak menipu tu banyak. Dia nak duit tu, nak duit ni. Dan saya duk rasa lah kebanyakan travel umrah di Malaysia ni pun, kalau dia hantar jemaah, duit rasuah tu biasanya akan disediakan dah. Saya duk bawa banyak macam-macam travel lah. Biasanya kita akan, dia panggil istilah bakshish. Bakshish ni disediakan untuk satu trip. Kadang-kadang setengah travel tu sampai 2,000 rial. Sebab nak bagi mudah kerja kita. Kalau kita tak bagi, jadi payah kerja kita. Itu meragam manager, belum lagi meragam driver bas tu. Driver bas dia meragam, dia tak nak bawa bas. Ataupun dia bawa, dia tak pasang aircon. Kita tanya sebab apa aircon tak pasang? Aircon rosak. Ulur 100 rial, aircon hidup, boleh ada. Okay, ini semua tipu punya perangai. Okay, cuma nak kata perangai seperti inilah. Orang Madinah dia fras. Dia tak rasa sembah berhala tu betul. Melainkan orang nak ambil kesempatan saja. Okay. Jadi sebab tu bila mana Nabi kata jangan syirikkan Tuhan, tak perlu sembah berhala, dia orang boleh terima. Benda tu dia orang boleh terima. Sebab dia orang tengok perangai penyembah berhala, perangai orang yang menjaga kebajikan berhala ni menipu. Tak betul perangai macam ni. Okay. Jadi mereka pun dengarlah permintaan tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Barang siapa menunaikan segala janji-janji tadi, maka terimalah ganjaran istimewa daripada Tuhan. Dan barang siapa melanggar garis-garis tadi, kemudian dibalas di dunia ini, maka itu adalah dendanya. Itu saja yang Nabi sebut kepada orang-orang yang awal masuk Islam, 12 orang ni, dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Okay. Maka itu terserahlah kepada Allah. Kalau kehendak Tuhan hendak membalas atas pelanggaran itu, maka itulah balasannya. Dan kalau kehendak Tuhan mengampuni kamu, terserahlah kepada Allah. Ubadah bin Samit menyambung lagi dengan katanya, kami sekalian pun mengia dan berikrar akan demikian, iaitu patuh. Ketika mereka hendak beredar daripada situ, Rasulullah telah mengirimkan satu orang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajar mereka Al-Quran dan mengajar segala sesuatu mengenai Islam, untuk mematangkan mereka soal-soal agama. Dan beliau telah digelar sebagai Muqri' Al-Madinah, iaitu pembaca Al-Quran di Madinah. Waktu Nabi suruh, waktu dia orang ni nak balik dah ke Madinah. Waktu ni Madinah tak nama Madinah lagi, nama Yathrib lagi.
Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni orang muda, tak sampai 20-an lagi, belas-belasan masuk Islam. Allah Ta'ala lembutkan hati sebahagian mereka yang usia belasan tahun ni masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umair ni antara orang yang paling mirip wajah dia, tubuh badan dia dengan Nabi. Exactly sama. Sebab tu dalam perang Uhud, bila mana anak panah kena pada Mus'ab bin Umair, orang-orang kafir ni berteriak mengatakan mata Muhammad, telah mati Muhammad. Sebab dia ingat yang kena tu Nabi, bukan yang kena tu Mus'ab bin Umair. Okay. Mus'ab bin Umair ni budak muda, dia masuk Islam dan akhirnya dia, orang kata apa, kena ujian. Lepas dia masuk Islam tu, ibu dia ni sekat, mak dia ni sekat semua benda kesenangan yang dia pernah terima sebelum dia masuk Islam. Dia orang muda yang bergaya, bukan orang muda yang lekeh-lekeh lah. Umur belasan, diberi macam-macam kemewahan. Kalau istilah kita ni, allowance apa. Ada setengah orang-orang, anak-anak orang kaya yang saya sendiri pun pernah kenal sebahagian mereka ni, yang belajar sekali dengan saya dulu. Okay. Istilah allowance tu sudah diperkenalkan sejak umur 10 tahun lagi. Setengah-setengah anak orang kaya, belah-belah KL ke apa semua ni, yang rumah, yang mak ayah sibuk, rumah sunyi, rumah 7-8 bilik tapi sunyi, sebab mak ayah dia sibuk, anak orang kaya. Okay. Jadi Mus'ab bin Umair ni orang yang macam tu, duit banyak, pakai baju smart, air wangi dia pun air wangi yang mahal. Dalam riwayat sebut Mus'ab bin Umair waktu belum masuk Islam, kalau dia lalu satu jalan, air wangi dia yang semerbak itu telah dicium jauh, orang kenal ini bau Mus'ab bin Umair. Umur belasan kalau di Malaysia ni darjah 5, darjah 6, sampailah kepada tingkatan 5, itu sekitar umur belasan. Okay. Yang mana kau tengok suasana kita di Malaysia ni pun, umur belasan tidak semewah Mus'ab bin Umair pada waktu tu. Mus'ab bin Umair ni pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Bagi uruf suasana masyarakat Arab, itu ialah orang kaya. Kalau kita biasalah pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain, sebab memang itu kebiasaan kita. Kita pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Orang miskin pun, yang asnaf pun, dia pakai baju lain, petang, pagi pakai baju lain. Mereka yang terlampau susah melarat sangat, yang tu pakai baju sama lah. Okay. Cuma nak katanya bagi orang Arab, dia orang ni memang banyak pakai baju yang sama dalam tempoh yang lama. Kan kau tengok riwayat Umar Al-Khattab, dia pakai baju dia tu, baju dia selai saja ada, tak berganti baju tu waktu dia jadi Amirul Mukminin. Baju tu saja. Sebab apa boleh pakai baju tu saja? Pertama, negara Arab bukan macam negara kita. Dia orang tak ada hujan, pakai baju tu saja pun tak ada masalah. Okay. Mungkin sebahagian orang dia terfikir, pakai baju tu tak berpeluh ke, tak berbau ke? Okay. Berpeluh tu memang berlaku lah. Okay. Cuma peluh orang sana zaman Nabi pula, bukan zaman sekarang, bukan Arab zaman sekarang, Arab zaman Nabi. Makanan tak banyak pilihan. Masyarakat Arab jahiliah ni, dia orang makan apa? Dia orang makan gandum dan juga dia orang makan kurma. Tu je dua pilihan makanan. Lepas tu minyak zaitun. Minyak lah, minyak daripada kacang tertentu. Dia bukan macam kita, dengan sambal petainya, dengan itu semua, dengan budu semua duk ada, dengan cencaluk semua duk ada. Yang tu yang bau semacam kalau pakai baju, sebab bau peluh kita ni dipengaruhi oleh sifat pemakanan itu. Okay. Jadi masyarakat Arab dia bukan macam zaman sekarang ni. Okay. Dia orang makan pun peluh dia orang tu setakat peluh lah, bau lah peluh tu, tapi taklah dahsyat. Okay. Sebab tu kalau tengok satu bangsa tu, kalau dia makan terlampau banyak makanan, bau peluh dia lain lah. Dia mempengaruhi ikut makanan. Kalau tuan-tuan pergi umrah musim-musim crowded ni, ni musim sekarang ni dah orang start pergi umrah. Bulan 12, bulan 1 ni. Setakat ni kata apa? Visa untuk India, Pakistan dia belum buka lagi. Dia hanya buka untuk Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia. Jadi orang yang pergi buat umrah untuk bulan-bulan ini, dia tak crowd. Sebab geng-geng India, Pakistan belum masuk. Masuk geng tu dia akan jadi crowd lah. Yang ada ni ialah pekerja je lah. Okay. Kalau kita perasan, kalau kita pergi buat umrah, crowd ni, tawaf ni macam-macam lah. Macam-macam bau kita boleh bau waktu tawaf. Okay. Kalau tuan-tuan tersepit di kalangan jemaah-jemaah daripada India, Pakistan, perasan bau peluh, bau apa?
Bau kari peluh dia. Bau macam rempah-rempah dia orang. Rempah-rempah kedai India tu bau sama. Bau macam tu. Okay. Sebab makanan mempengaruhi. Tambah pula di sana pun makanan-makanan India ni pun ada. Macam makanan Melayu lah, ada. Dan dia orang akan makan makanan tu. Dia orang akan makan makanan tu lah. Okay. Cuma nak katanya zaman tu kalau orang pakai baju selai ni pun tak ada isu lah peluh, bau apa semua tak. Dia tak teruk sangat sebab pilihan makanan tu tak banyak. Okay. Cuma Mus'ab bin Umair ni dahsyat lah. Orang muda, baju pun berganti. Petang lain, pagi lain, malam pun lain. Dengan air wangi lagi. Masuk Islam, semua mak dia cut. Sehingga dia ada selai saja baju. Baju itulah yang dia guna sampai dia wafat dalam perang Uhud. Tak ada lagi baju lain. Nabi ni pernah menangis tengok Mus'ab bin Umair. Orang muda. Orang muda umur belasan. Nabi tengok Mus'ab bin Umair. Nabi tanya Mus'ab, hidup di Madinah dengan hidup di Mekah, mana lebih baik? Orang muda jawab jujur. Jawab dari segi material. Dia kata kalau banding hidup Madinah dengan hidup Mekah lagi baik. Belum masuk Islam. Sebab aku ni baju banyak, duit pun banyak. Jawapan sebagai seorang muda itu biasa. Sebab orang muda memang dia minat pada benda-benda macam tu. Dia masih lagi berkeinginan yang tinggi pada benda-benda seperti itu. Okay. Nabi kata, bahkan hari ini kamu bersama dengan aku ni lebih baik. Hari ini kamu bersama dengan aku ni lebih baik. Lepas tu Nabi pun sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kata akan sampai satu zaman umat aku ni, dia orang akan makan makanan dan diangkat hidangan itu diganti dengan hidangan lain. Pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Mereka menghias rumah mereka seperti mana Kaabah dihias. Nabi cerita tentang umat akhir zaman. Cuma nak katanya diperluaskan nikmat. Akan sampai waktu nikmat-nikmat tu dibuka seluas-luasnya untuk umat akhir zaman. Macam kita hari ni lah, kita tengok. Okay. Walaupun susah, hakikatnya ada jugalah duit. Taklah susah melarat seperti mana yang kita tengok dalam kisah para sahabat macam Abu Hurairah. Abu Hurairah lapar sampai jadi histeria. Abu Hurairah antara sahabat Nabi yang dia stop kerja. Dia masuk Islam lewat. Dia masuk Islam, dia sempat 4 tahun je dengan Nabi. Maknanya waktu dia masuk Islam tu Nabi dah usia 58-59 lah. Okay. Umur 58-59 tu dia masuk Islam, dia ikut Nabi merata untuk riwayat hadis sebanyak mungkin. Sehingga dia tak kerja, tak apa. Dan akhirnya dia hanya ambil daripada harta zakat dan juga daripada pemberian orang. Dan dia ni orang yang jadi kurus dia dengan sebab terlampau nak belajar hadis dan terlampau sangat tak makan. Dalam riwayat sebut ketika mana dia ni nak pergi minta makanan dengan Nabi. Kebetulan Nabi pun tak ada makanan rumah dia. Rumah Nabi tu dekat dengan masjid. Dia pergi ke masjid, dia duduk masjid tu lapar sangat. Lebih pada 3 hari dah tak makan. Satu apa pun tak makan. Akhirnya dia jadi meracau. Dalam hadis tersebut tasarra'tu. Aku ni jadi meracau macam orang masuk hantu, masuk jin. Sehingga orang-orang yang duduk dalam masjid tu pergi dekat aku dan dia pijak leher aku. Ambil kaki ni letak sini. Dia cara nak bagi orang histeria ni diam ataupun sawan. Bagi orang Arab, dia akan pijak. Tuan-tuan tak pernah tengok yang tu. Yang tu dahsyat, saya pernah tengok depan mata saya sendiri. Anak dia sawan. Kita sawan, anak sawan kita buat apa? Kita letak sudu, letak tisu lah dalam mulut. Tak nak bagi dia gigit lidah dia. Arab dia pijak. Tu anak yang besar-besar tu, dia pijak ayah dia besar. Dia pijak anak rapat ke lantai. Pijak. Nak bagi lidah dia tu tak terkeluar. Kita letak sudu. Dia pijak. Pijak dengan kaki. Dua-dua belah tuan-tuan, bukan pijak sebelah. Dua-dua belah. Nak mati merah muka anak tu. Saya tanya, memang itu ke normal ke untuk sawan? Oh, itu normal kata. Untuk sawan. Normal untuk sawan tuan. Okey, dan kalau meracau dengan sebab masuk jin syaitan pun macam tu lah juga. Ada satu orang syekh di Jordan saya pernah tengok, dia tengah khutbah Jumaat. Perempuan meracau sebab di Jordan ni orang perempuan boleh solat Jumaat juga. Okey. Perempuan tu meracau. Dia tengah khutbah tu dia baca ayat ruqyah. Dia baca, perempuan tu stop, tak meracau lah. Lepas solat apa semua, meracau lagi. Okay, meracau tu dia pun pergi dekat perempuan tu. Dia Arab ni dalam bab perubatan, dia tak sentuh
Tapi kalau dah terlampau over sangat dia meracau, dia akan sentuh lah. Okay. Syekh tu dah tua, dia bawa tongkat dia. Okay. Waktu dia baca ruqyah tu, perempuan tu dia macam refuse, dia lawan. Waktu kawan tu baca Quran, tinggi suara dia. Macam kita lah, kita tengok orang-orang masuk hantu ni, ustaz tu baca tu, kawan tu duduk lawan. Okay. Dia ambil tongkat dia tu, dia ketuk kepala perempuan tu yang pakai semua hitam tu. Dia ketuk biasa. Kuat dia ketuk tu. Ketukan itu saya kata kalau kena pada orang lelaki di Malaysia ni, kita akan bangun tampar balik Syekh tu. Tapi bagi orang Arab benda tu biasa. Dia ketuk tu. Sehinggalah perempuan tu dia meracau, dia terguling dan Syekh tu dia pijak leher perempuan tu, tapi pijak sebelah. Maknanya sebelah kaki ni atas lantai, sebelah tu pijak. Itu yang dilakukan waktu ruqyah. Saya kata kalau buka pusat perubatan Islam macam ni di Malaysia, memang orang report polis, Syekh ni masuk mahkamah siap. Okay. Tapi benda tu normal lah. Bagi Arab normal. Arab ni apa yang tak normal? Orang perempuan bawa tong gas, junjung atas kepala, itu benda biasa. Tong gas yang penuh, bukan tong gas yang kosong. Itu kudrat dia orang lain sikit. Kudrat zuriat Abu Jahal ni memang tinggi sikit. Okay. Cuma nak katanya itu normal lah. Abu Hurairah waktu dia lapar tu macam tu lah, orang letak. Orang duk ingat dia meracau, ambil kaki letak, pijak, nak bagi takut dia sawal ke apa. Sehinggalah dia tu dah settle. Abu Hurairah kata pada orang yang pijak tu, aku ni bukanlah histeria masuk hantu, aku lapar je. Tak makan apa. Okay. Dan bila mana Nabi wafat, Abu Hurairah ni dia jadi kaya. Dia berubah sedikit demi sedikit. Dia dah jadi guru yang besar, dia jadi kaya. Okay. Hadis tu dia cerita waktu dia dah jadi kaya. Kalau kita tengok dalam Sunan Abi Daud, kalau saya tak silap, ada Abu Hurairah ni waktu dia mengajar hadis, dia duk mengajar hadis di masjid Nabi ni, tabi'in ramai, anak murid dia ramai, 700-800 orang. Itu ialah angka biasa bila mana kuliah dia. Okay. Waktu tu kuliah musim sejuk. Musim sejuk ni orang akan pasang bara api lah, nak bagi panas. Okay. Waktu Abu Hurairah duk baca hadis ni, duk bagi hadis kepada tabi'in ni, dia keluarkan kain sapu tangan daripada poket dia. Dia lap hidung dia, sebab musim sejuk ni memang kita akan hidung kita berair lah. Okay. Dia lap tu, kain tu kain yang mahal. Sapu tangan dia tu dalam riwayat kata kain kattan. Mahal kain tu. Kain kattan ni lah kain yang sekarang ni pun masih lagi mahal. Material kalau orang Arab buat jubah ni antara material yang mahal lah. Cotton yang terbaik. Kattan tu cotton tapi 100% cotton yang sangat mahal. 1 meter 80 rial, 100 rial itu biasa. Kalau buat jubah lagi mahal. Okay. Dia kesat. Okay. Dia buat macam tisu. Dia lempar dalam bara api tu, kain tu. Macam kita sapu tangan, kan, kita ambil, kita tak lempar lagi. Kalau tisu kita lempar lah, sebab tisu. Okay. Ini kain sapu tangan, dia kesat sekali dia buat macam tisu, dia lempar. Anak murid dia tengok perbuatan Abu Hurairah. Lalu anak murid dia tu macam berbisik lah. Macam dia orang ni macam cakap sama-sama dia orang. Dia kata, Tok Guru kita ni dah kaya sekarang. Sapu tangan pun lempar macam tisu lah. Kaya. Waktu Abu Hurairah dengar yang tu, Abu Hurairah pun kata, dulu aku sangat miskin. Sehingga aku ni meracau kerana kelaparan. Dan aku dapat semua ni kerana aku berkhidmat pada hadis Nabi. Nak katanya lepas pada dia Nabi wafat, dia mengajar hadis Nabi apa semua, Allah Ta'ala bukakan pada dia nikmat yang banyak. Dia jadi orang yang kaya lah. Abu Hurairah ni orang yang kaya lah juga pada zaman itu. Walaupun dia ni buta huruf. Dia buta huruf, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Dia hanya riwayat hadis Nabi berdasarkan hafalan sahaja. Berdasarkan hafalan. Tapi banyak, 5,000 lebih hadis yang dia ingat dengan hafalan sahaja. Dan dia sahabat yang paling banyak hadis Nabi berbanding sahabat-sahabat lain yang pandai menulis, pandai membaca, sebab kesungguhan dia. Okay. Jadi Mus'ab bin Umair dihantar untuk mengajar Quran kepada orang-orang Khazraj yang baru masuk Islam pada waktu tu. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah pertama. Kita tengok sikit pengajaran dan renungan sementara kita nak tunggu masuk Isyak beberapa minit lagi ni.
Tidakkah kita perhatikan suasana yang dihadapi oleh Rasulullah selama ini yang sudah berubah? Kesabaran telah membuahkan sesuatu. Usaha-usaha telah mula mengeluarkan hasil. Dakwah yang diusahakan oleh Rasulullah kini mula menghijau dengan ranting-ranting dahan, dan batang-batang yang subur akan mengeluarkan hasil dan perolehan yang lumayan. Sebelum kita memperkatakan dengan lebih jauh lagi tentang hasil-hasil dan masa depan yang gemilang ini, marilah kita bersama-sama sekali lagi merenung akan kesabaran yang paling pahit dirasai oleh penghulu agung kita semasa menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan. Okay. Kita beri lalu azan. Jadi kita tengok sikit lagi sambungan kita, apa yang nak dibawa oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ni. Dia nak kata peringkat awal dakwah Nabi itu penuh dengan kesukaran, sehingga Allah Ta'ala berikan kepada Nabi perjalanan Isra' dan Mi'raj. Bukan perjalanan mimpi terakhir yang tak betul tu. Yang tu tengah disoal siasat sekarang ni. Ada satu kumpul, dia dah lama dah kumpulan tu pun. Apa saya tak ingat nama dia, tapi dia tu duk buat dakwaan perjalanan mimpi yang terakhir. Saya tak pasti apa yang dia duk mimpi, dan tu cuma itu pun antara ancaman-ancaman zaman sekarang ni lah. Tapi dia perempuan, dia dah tarik balik banyak pun, tapi pengikut dia agak ramai lah. Okay. Cuma perjalanan dia tu mirip macam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Saya tengok lah golongan-golongan yang dakwa mimpi macam-macam ni. Dia macam copy paste je perjalanan Isra' Mi'raj Nabi, cuma dia ambil hadis palsu sokong jalanan dia tu. Wallahualam dia mimpi betul ataupun tidak. Kita cuma trend seperti ni, nak kata dia mimpi jumpa benda-benda seperti ni ialah trend-trend yang dah lama pun dia buat. Tapi benda tu laku lagi lah untuk zaman sekarang ni. Maknanya ada lagi orang nak ikut. Okay. Setelah Nabi ni diperjalankan dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi lihat syurga dan neraka. Tujuan dia apa? Pertama, Nabi yakin selepas lihat. Yang kedua, Nabi boleh cerita dengan perasaan yang penuh kepada sahabat untuk menyarankan mereka buat amal ibadah. Sebab tu waktu Nabi sifatkan syurga dan neraka, kita boleh tengok Nabi sifatkan dengan begitu teliti.
sehingga para sahabat tu gairah dengar apa yang Nabi SAW tu sebut. Itu Nabi dapat selepas kena ujian yang bermacam-macam. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya perjanjian Aqabah yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.